Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Kita akan belajar mengenai topik satu ya, iaitu konsep in algebra. Jadi kita lihat dulu yang ini. Kita akan melihat kepada set nombor nyata ya, real numbers, dan ditandakan sebagai R ya, real numbers, nombor nyata. So jadi kita start dengan natural numbers. Natural numbers ni tandaan dia adalah n besar ini. Kalau dalam bahasa Melayu dia adalah nombor asli ya. So untuk natural numbers ini, nombor-nombornya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya lah ya. So kalau kamu masih ingat lagi, ada satu lagi istilah, iaitu nombor bulat ya. Kalau nombor bulat, bezanya dengan natural number ni adalah kalau dia nombor bulat, dia start dengan kosong. Kosong, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu adalah nombor bulat ya. So kalau nombor asli ataupun natural number, kosong tu tak ada, dia start dengan 1. Alright, ini adalah natural number. Yang kedua pula, dia adalah nombor integer ya. Nombor integer tandaan dia adalah Z. So sebenarnya dalam nombor integer, dia terbahagi kepada 3 bahagian sebenarnya. So dia ada integer positif, dia ada integer negatif dan dia ada kosong. Ya. So bila kita sebut integer, bermaksud dia adalah nombor yang dia tak boleh ada perpuluhan, dia tak boleh ada pecahan dan sebagainya. Dia adalah hanya nombor itu sahaja. Contohnya macam ni kan. So kalau saya tanya, adakah 1/2 itu suatu nombor integer? Jawapannya bukan ya. Sebab nombor integer tak boleh berbentuk perpuluhan. Macam 0.15 tak boleh, 1.37 tak boleh. Ya, itu bukan nombor integer. Nombor integer adalah nombor-nombor ini sahaja. Okey, dan dia termasuk kosong, dia boleh nombor positif dan dia boleh nombor negatif. Itu adalah nombor integer. Okey, kita pergi kepada yang nombor 3 pula, iaitu nombor nisbah. Disebut rational numbers. Tandaan dia adalah Q. So dia ada dua ya. Dia ada dua. Satu adalah rational numbers, iaitu nombor nisbah. Satu lagi adalah irrational numbers, iaitu nombor bukan nisbah. So jadi nanti kita akan lihat gabungan nombor nisbah dan juga nombor bukan nisbah, kedua-duanya akan membentuk real numbers. Yang ini tadi, saya tengok balik ke atas ya. Ini kan set nombor nyata, real numbers ni, ini adalah satu komponen yang besar tau. Dia dalam sistem nombor ni, dia terpecah kepada dua. Satu adalah real numbers, satu lagi adalah complex numbers ya. Complex numbers kita tak bincang lah, kita bincang real numbers sahaja. Di bawah real numbers ni, dia dipecahkan kepada dua bahagian yang besar, iaitu nombor nisbah dan juga nombor bukan nisbah. Ya. So jadi kalau nombor nisbah campur dengan nombor bukan nisbah, dia akan membentuk real number. Jadi pecahan-pecahan bentuk-bentuk sistem nombor yang lain berada dekat bawah Q ataupun Q prime nanti tu. Q tu adalah nombor nisbah, Q prime tu adalah nombor bukan nisbah. Nanti kita tengok ya. Okey, kita pergi kepada nombor nisbah ini terlebih dahulu. Q ini. So Q ini, nombor nisbah ini ditarifkan sebagai hasil bahagi P per Q. Ya, hasil bahagi P per Q. Itu adalah tarifan nombor nisbah. Di mana, ini syarat penting. Di mana Q ini, iaitu pembawah dia, tak boleh sama dengan kosong, satu. Dan yang kedua adalah P dan Q tersebut adalah nombor integer. Ya, ingat semula nombor integer tu apa? Ini adalah nombor integer, iaitu nombor-nombor yang biasa, boleh positif, boleh negatif, termasuk kosong. Okey, itu adalah takrifan bagi nombor nisbah. P per Q. Okey, contoh yang berikut
ini adalah merujuk kepada hasil kepada nombor nisbah ini. Contohnya 1/2. Nampak tak? 1 ni adalah suatu nombor integer, bukan? 2 ni pun adalah suatu nombor integer. Kedua-dua ini, P per Q ini membentuk 1/2, maka 1/2 ini adalah suatu nombor nisbah. Okey? So 1/2 ni adalah suatu nombor nisbah. Jadi kalau kita tukarkan bentuk 1/2 ini kepada titik perpuluhan, kita akan mendapat 0.5, kan? So jadi 0.5 ini juga merupakan suatu nombor nisbah. Baik, saya nak menarik perhatian kita semua kepada perpuluhan ini. Jadi bila kita lihat perpuluhan ini, dia ada dua bentuk. Secara umumnya lah ya, ada dua bentuk. Kalau kita ambil contohnya 1/2, kita tekan kalkulator, kita akan dapat exactly 0.5. Jadi 0.5 ini okey, memang nombor nisbah. Tetapi ada setengah-setengah pecahan. Apabila kita buat, kita akan menghadapi kita akan memperolehi beberapa bentuk yang macam ini misalnya. Contohnya 0.3333 dan berulang nombor yang sama. Satu. Dan mungkin juga kita akan bertembung dengan hasil yang macam ni, 0.151515. Jadi in pairs, dalam pasangan, dia berulang nombor yang sama. Jadi kita katakan dia adalah nombor yang berulang. So dalam kes yang macam ini, kita katakan dia adalah nombor nisbah. Ya, nombor titik perpuluhan yang dimati kat situ saja. Contohnya kita dapat 0.5, 0.25, 0.75, dimati kat situ, kan? Dia tak ada berulang, kan? Jadi kalau macam tu memang confirm dia akan nombor nisbah. Tetapi kalau kita dapati bila tekan kalkulator, dia berulang-ulang macam ni. Bila macam ni, maka dia juga masuk dalam kategori nombor nisbah. Baik, now kita perhatikan contoh kat bawah ini pula. Contohnya kita ambil punca kuasa 2, set 2. Kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapati hasil berikut, iaitu 1.414213 dan seterusnya, kan? Jadi cuba kita perhatikan. Memang betul dia adalah nombor titik perpuluhan, tetapi dia tidak berulang, kan? Dia tak berulang. Dan contoh lain adalah pi. Cuba tekan pi dekat kalkulator, cuba tengok hasil dia apa. Kita akan dapati hasil dia adalah 3.141592654, dan sebenarnya dia panjang lagi sebenarnya. Dan langsung dia tidak menampakkan ciri-ciri berulang tersebut. Jadi dalam kes ini, yang titik perpuluhan yang tidak berulang, ini adalah nombor bukan nisbah. Kita tandakan sebagai Q prime. Dalam bahasa Inggeris dia adalah irrational numbers. Nampak ya? Beza di antara nombor nisbah dan juga nombor bukan nisbah. Ya, rational numbers and irrational numbers. Okey. So jadi ini adalah beberapa kesimpulan ya. Ini real ni, R ni adalah real numbers. Real numbers ini terdiri daripada nombor nisbah campurkan dengan nombor bukan nisbah, seperti yang saya sebutkan pada awal penerangan tadi. Dan ini adalah kesimpulan yang lain juga. Kita dah bincangkan pasal natural numbers, integers, nombor nisbah dan juga nombor nyata, kan? Real numbers, kan? Jadi kita akan dapati bahawa nombor nyata ini natural numbers ini subset kepada nombor integer. Nombor integer pula subset kepada nombor nisbah, dan nombor nisbah subset kepada real numbers, nombor nyata. Ya, ini adalah hubungan dia. Okey, kita pergi kepada subtopik yang lain, iaitu polinomial. Okey, ini adalah bentuk umum polinomial. Right, kita mungkin tak berapa nak faham lagi. Ini bentuk umum, kan? Jadi kita lihat contoh kat sini lah. Lebih baik kita lihat contoh. Apa yang kita nampak dekat sini, contoh-contoh ini berikut ini adalah semua bentuk-bentuk polinomial. Ya, saya besarkan sikit ya. So ini adalah bentuk-bentuk polinomial.
Ini ya. 2x kuasa 3 tambah 3x tambah 8. Negatif 2x kuasa 2 tambah 11. Ini semua adalah bentuk-bentuk polinomial. Jadi, kita nak lihat apakah dia ciri-ciri bagi polinomial. Sifat-sifat dia ya. Properties of some polynomial. Okey, kita lihat yang ini dulu. Degree. Degree ni adalah darjah. Darjah ini bermaksud kuasa tertinggi pada x kuasa pada pembolehubah x yang ada pada polinomial tersebut. Misalnya jawapan ini 3 kan. Kenapa dia 3? So kita lihat kepada polinomial dia. Ini adalah polinomial dia. Kita ada 2x kuasa 3 tambah 3x tambah 8. So kita lihat kepada pembolehubah dia. Pembolehubah ni adalah x kan. Cuba lihat kuasa x tertinggi. Ini kuasa x berapa ni? 1. Ini kuasa x dia berapa? 3 kan? So 3 yang paling tinggi, maka darjah bagi polinomial tersebut adalah 3. Okey? Cuba lihat 2 ni pula. Betul tak jawapannya 2? So kita lihat kat sini. Ya. So pembolehubahnya hanya ada 1 sahaja. Sebenarnya ada 2 dekat sini. Sebab dekat sini dia adalah x kuasa kosong ya. So jadi tapi pembolehubah yang mempunyai kuasa tertinggi adalah yang ini, iaitu x kuasa 2 kan. Sebab itulah degree dia adalah 2. So macam tu ya. So yang lain-lain ni adalah perkali dia. So dalam jadual ini dia disenaraikan x kuasa 3, x kuasa 2, x kuasa 1, x kuasa kosong kan. Dia nak mencari koefisien ni adalah perkali ya. So maksud dia perkali bagi x kuasa 3 berapa? Cuba tengok. Ini ya. Ini x kuasa 3 kan. Perkali dia adalah 2. So ini adalah 2 kat sini lah. Yang x kuasa 2 pula kosong. Kenapa kosong? Sebab x kuasa 2 nya tak ada. Jadi kosong lah. So x kuasa 1 betul tak 3? Ya betul. Ini adalah x kuasa 1. Perkali dia adalah 3. So begitulah seterusnya ya. So kita boleh lihat yang beberapa contoh seterusnya bagaimana jadual ini diisi. Okey, kita pergi kepada bahagian seterusnya, iaitu penambahan dan penolakan bagi suatu polinomial. Okey. So jadi apa yang perlu kita buat adalah kita hanya perlu gabungkan kuasa x yang setara. Gabungkan kuasa yang setara. Ya. Jadi misalnya macam ni. Apa yang kita nampak kat sini kan. Jadi kalau kita perhatikan betul-betul, bila kita nak gabung, apa maksud gabungkan tu? Okey, kita lihat kat sini. Sekarang ni kita ada dua ungkapan. Kita ada dua polinomial, iaitu satu adalah bahagian ini, polinomial, satu lagi bahagian ini. Ada dua, ya. Lepas tu polinomial ini tambahkan dengan polinomial ini. Jadi apabila dia penambahan ataupun penolakan, jadi proses dia agak mudah sebab kita hanya perlu gabungkan kuasa yang setara. Apa maksud dia? Maksud dia adalah kita lihatlah yang mana, contohnya macam ini. Saya dah asingkan kepada 3 bahagian. Nampak tak? Yang kotak warna biru, kotak warna merah, kotak warna hijau. So saya akan gabungkan kotak-kotak itu kerana dia mempunyai kuasa yang sama. Jadi ini adalah x kuasa 2 kan. Ini pun x kuasa 2 juga. So saya boleh tambahkan dia. So boleh gabungkan dia lah ya. Boleh gabungkan dia. So jadi maknanya 4 tolak 6. 4 tolak 6 negatif 2 kan. So hasil dia adalah negatif 2 x kuasa 2. Nampak tak kat sini? Nampak tak ini? Ya. Kita dapat negatif 2 x kuasa 2. Datangnya dari mana? Daripada yang ini. Proses inilah. Okey. So ini satu. Yang kedua pula adalah x. 7x dengan x. So 7 tambah 1. 8x. Betul tak? Ni 8x kat sini. Okey. So yang ni pula, yang warna hijau ni, negatif 3 tambah 5. Ya, negatif 3 tambah 5 dapat positif 2. So kita dapat yang inilah. Okey ya. Yang x kuasa 3 ni pula memang ada satu sahaja dekat sini. Sebelah polinomial ini tak ada x kuasa 3.
X kuasa 3 cuma ada dekat sini saja, jadi dia tinggal seorang-seorang. So maka kita letak kat sini je lah ya. So hasil dia adalah X kuasa 3 tolak 2X kuasa 2 tambah 8X tambah 2. Okey, so proses dia adalah macam tu. So jadi dengan kata lain, penambahan dan penolakan sebenarnya dia berkongsi idea yang sama, hanya perlu gabungkan kuasa yang setara. Okey, jadi kita teruskan kepada pendaraban pula. Kita nak darabkan polinomial. Jadi apabila kita disebut pendaraban polinomial, sebenarnya kita akan diberi dua faktor. Contohnya macam ni lah ya, kita diberi 2 tambah X suatu faktor, 3 tambah X suatu faktor. So macam ni. So ini adalah polinomial. So jadi cara nak darabnya, yang saya tunjukkan dekat sini, sebenarnya yang ini kalau saya nak bandingkan dengan yang kotak warna biru kat sini, sebenarnya proses dia sama ya. Ini dengan ini proses dia sama dan dia akan menjurus kepada jawapan yang sama. Nampak ya, X kuasa 2 tambah 5X tambah 6 adalah jawapan. Yang ini betul tak? Ya, X kuasa 2 tambah 5X tambah 6. Dia sama je sebenarnya. So, jadi ini terpulang kepada pelajar macam mana kita nak buat. Ini adalah contoh saja ya, contoh mudah macam mana kita nak buat pendaraban. Jadi, apa yang boleh kita buat adalah kita boleh buat macam ni. 2 darabkan dengan 3 tambah 2 darabkan dengan X tambah X darabkan dengan 3 tambah X darabkan dengan X. Kita buat satu per satu. Jadi hasil ini dapat kita lihat di sini. Okey. So 2 darab 3 6. 2 darab X 2X. X darab 3 3X. X darab X dapat X kuasa 2. So kita gabungkan. Ini adalah operasi penambahan kan. So kita gabungkan, akhirnya kita akan dapat yang ini. Dengan cara yang sama juga, kalau kita nak buat macam ni pun boleh. Sebenarnya sama je. So kita buat apa? Mula-mula kita ambil 2 ni, kita darabkan dengan semua ni. Faham tak? Lepas tu kita ambil X, kita darabkan dengan semua ni. Itulah yang berlaku dekat sini. 2 darab 3 tambah X tambah X 3 tambah X. So kita teruskan proses pendaraban macam biasa. Ini darab masuklah. 2 darab 3 6. 2 darab X 2X. X darab 3 3X. X darab X X kuasa 2. So kita tambahkan, lakukan operasi penambahan dekat sini, akhirnya kita akan mendapat jawapan ini. Okey ya, itu adalah pendaraban polinomial. Jadi dalam satu contoh kat sini, ini saya tak perincikan lah ya, cuma cara kerja dia adalah sama seperti yang saya terangkan tadi tu. So apa yang berlaku adalah kita buat macam ni. Ini adalah satu polinomial, ini pun satu polinomial kan. So jadi bila kita nak darabkan dia dalam solution ini dia tunjukkan macam ni. 3X darabkan dengan semua ni tambah 2 darabkan dengan semua ni. Itu yang berlaku. Dia guna cara yang ini. Kejap ya. Dia guna cara yang ini. Jadi apabila kita dah buat macam tu tadi, kita darabkan satu persatu ke dalam. Contohnya macam ni. 3X darabkan dengan 4X kuasa 2. Kita dapat 12X kuasa 3. Begitulah satu persatu. Darab ini pula, darab ini pula, habis. Lepas tu 2 pula. 2 darab 4X kuasa 2, darab dengan 7X, darabkan dengan negatif 3. So, proses dia adalah macam tu sehingga kita dapat jawapan yang macam ni. Okey? So, saya rasa kita stop sampai sini dulu video kita. Kita akan sambung pada video yang akan datang. Thanks for watching. See you in the next video.